Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Minggu terakhir persidangan Dewan Rakyat seperti biasa akan dimulakan dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi Jok Lisan. Sebelum saya maklumkan kepada anda apakah soalan-soalan yang akan dibangkitkan dalam persidangan hari ini, kita imbas dahulu apakah yang telah dimaklumkan kepada ahli-ahli yang berhormat pada persidangan Dewan Rakyat yang ditangguhkan pada Khamis minggu lepas. Dewan dimaklumkan kerajaan akan terus berhati-hati dalam menerbitkan laporan Majlis Penasihat Kerajaan CEP berikutan terdapat hasil dapatan laporan tersebut yang masih di bawah siasatan lanjut oleh pihak berkaitan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan semua ahli CEP dan laporannya terletak di bawah Akta Rahsia Rasmi OSA 1972. Menjawab soalan ahli Parlimen Lembah Pantai Ahmad Fahmi Muhammad Fazil, Tun Dr. Mahathir memaklumkan kerajaan Pakatan Harapan masih belum bersedia untuk menerbitkan laporan berkenaan yang telah pun ditapis bagi mengelak tindakan antaranya adalah saman malu yang akan dikenakan terhadap kerajaan. Bagaimanapun nasihat dan penambahbaikan menerusi laporan tersebut telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Kalau kita boleh imbas kembali, 31 Mac lalu Pakatan Harapan telah memaklumkan bahawa Kabinet akan memutuskan sama ada laporan yang disediakan oleh CEP tersebut akan didedahkan kepada umum ataupun sebaliknya. Ia berhubung dengan desakan beberapa pihak yang mahu laporan tersebut didedahkan kepada umum. Baik, Dewan turut membangkitkan isu pelantikan pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC bagi menggantikan penyandangnya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi yang akan diadakan sebelum sidang Dewan Rakyat berakhir minggu ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menjangkakan usul tersebut akan dibentangkan bagi memilih ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Dr. Noriani Ahmad sebagai pengerusi PAC yang baharu. Baik, dalam pada itu ketika waktu pertanyaan-pertanyaan Jok Lisan juga, Dewan dimaklumkan kerajaan telah mengadakan beberapa sesi libat urus dengan pihak yang berkaitan dalam usaha untuk membina satu pangkalan data bagi menangani isu-isu perumahan di negara ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin menjelaskan pangkalan data tersebut bagi membolehkan kementerian melakukan unjuran yang lebih tepat berhubung dengan perumahan di Malaysia. Turut dimaklumkan di Dewan Rakyat minggu lepas adalah mengenai isu monopoli oleh syarikat-syarikat berkaitan di mana Dewan dimaklumkan polisi monopoli hingga menjejaskan kepentingan rakyat yang diwujudkan oleh kerajaan terdahulu akan dikaji semula. Ia melibatkan 4 entiti perniagaan yang pertama iaitu Puspakom, MyEG Services Berhad, Pharma Niaga dan juga syarikat Padi Bernas Nasional Bernas. Tindakan itu berupaya menggalakkan lebih banyak persaingan dalam kalangan entiti perniagaan sekaligus mengurangkan harga barangan. Baik, itu antara yang dimaklumkan ataupun dibangkitkan ketika sesi sidang Dewan Rakyat minggu lalu. Hari ini soalan pertama diajukan oleh ahli Parlimen Merbuk kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang meminta apakah usaha-usaha kementerian dalam menangani isu kanak-kanak dan warga emas yang dijadikan ejen meminta sedekah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Soalan kedua pula diajukan oleh ahli Parlimen Batang Lupa kepada Menteri Kewangan. Apakah jawapan-jawapan yang akan diberikan oleh menteri dan juga timbalan yang menteri yang berkaitan? Kita akan saksikannya dalam persidangan Dewan Rakyat. Kanak-kanak dan warga emas untuk mengutip dana atau meminta sedekah di tempat awam, kerajaan telah melaksanakan pelbagai inisiatif antaranya 1. Operasi berjadual, bersepadu dan ad hoc. Kementerian melalui JKM menjalankan operasi menyelamat pengemis dan gelandangan dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan yang berkaitan seperti Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran Negara, Pihak Berkuasa Tempatan dan Jabatan Agama Negeri. Apabila operasi bersepadu dijalankan, kanak-kanak akan diselamatkan berdasarkan kepada perenggan 17(1)K Akta Kanak-Kanak 2001 dan ditempatkan di tempat selamat. Manakala mereka yang mengeksploitasi kanak-kanak pula akan ditahan, disiasat dan didakwa di bawah Seksyen 32 Akta yang sama. Bagi ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak yang diselamatkan pula perlu menyempurnakan bond dengan perintah mahkamah bagi kanak-kanak di bawah perenggan 31A Akta Kanak-Kanak 2001 bagi memastikan mereka menjalankan pemeliharaan dan penjagaan yang sepatutnya demi kesejahteraan anak mereka. Berdasarkan Akta Orang Papa 1977, pengemis tempatan yang tidak mempunyai waris dan berumur bawah 60 tahun akan ditempatkan di Desa Bina Diri untuk pemulihan selama tempoh tidak lebih 3 tahun. Manakala pengemis melebihi 60 tahun diberi perlindungan di Rumah Sri Kenangan. Bagi pengemis bukan warga negara atau pendatang asing tanpa izin, mereka akan diserahkan kepada Jabatan Immigration untuk tindakan mengikut bidang kuasa mereka.
Keduanya, kempen bijak membantu elak tertipu. Kempen ini dijalankan oleh JKM dengan tujuan menyampaikan mesej kepada masyarakat mengenai peranan mereka dalam menyalurkan sumbangan kepada saluran yang betul. Melalui kempen tersebut, orang ramai didedarkan tentang kepentingan sikap berhati-hati sebelum menderma atau bersedekah kerana kuatir sumbangan yang diberi jatuh ke tangan individu yang tidak sepatutnya yang mengambil kesempatan atas sikap prihatin masyarakat. Kebanyakannya sindiket. Orang ramai juga akan diberi penerangan bagaimana mereka boleh menyumbang melalui rumah kebajikan dan untuk senarai yang berdaftar boleh layari jkm.gov.my. Ketiganya, kerjasama JKM dengan pihak Projek Lebuh Raya Utara Selatan PLAS Berhad. Di mana PLAS akan membantu menyelamatkan kanak-kanak tersebut di kawasan jagaan PLAS dan mengasingkan kanak-kanak berkenaan sementara menunggu ketibaan pelindung atau pegawai JKM. Dan akhir sekali, kerjasama JKM dengan JAKIM. Pihak JAKIM telah pun meminta pihak berkuasa agama negeri untuk mengambil beberapa tindakan seperti berikut. Senarainya panjang, saya akan bagi secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Merbuk. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan yang panjang lebar. Soalan tambahan saya adalah saya mengambil contoh seperti apa yang berlaku di Kedah yang mana kita telah menutup sebuah pusat rawatan amal yang mana terbukti selama ini mengeksploitasi kanak-kanak yang kita dapati seramai 213 yang dikatakan sebenarnya anak yatim tetapi hakikatnya hanya 11 orang anak yatim. Soalan saya, apakah mekanisme amaran awal yang kerajaan boleh adakan supaya perkara sebegini tidak mudah berlanjutan memakan tahun? Terima kasih. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, melalui projek bijak membantu elak tertipu, kita memberi kesedaran bahawa pastikan bila kita nak derma, kita derma kepada orang yang mempunyai surat ataupun permit oleh pihak berkuasa. Dan permit ini boleh didapatkan di Kementerian Dalam Negeri, KDN yang memberikan permit tersebut, dan juga ada seperti busking activity untuk ahli-ahli seniman kalau mereka nak buat performance semua, mereka perlu dapatkan permit daripada DBKL. Jadi ada agensi-agensi tertentu yang memberikan kebenaran dan kita pastikan kalau orang nak menderma pun pastikan dokumen yang mereka gunakan itu sahih. Kalau tidak pasti, telefon talian kasih 15999 ataupun hubungi pihak polis untuk pihak polis semak. Kita sudah ada senarai berdaftar di mana kalau betul-betul nak bantu, hubungi agensi tersebut ataupun NGO tersebut untuk beri secara rasmi cek ataupun bank transfer, tapi jangan bagi kepada yang berjalan atas jalan ataupun pergi ke rumah ataupun pergi ke kedai runcit from shop to shop lah dengan izin. Terima kasih. Soalan tambahan. Yang Berhormat Kuala Kraul, silakan. Terima kasih Datuk Speaker. Sebab tu saya puji Datuk Speaker tadi. Yang Berhormat Timbalan Menteri, kita sebut pasal Akta Kanak-Kanak 2001. Adakah kerajaan memikirkan akta ini perlu dipinda untuk dikuatkuasakan supaya hukuman yang lebih ketat dapat dikenakan? Dan bagaimana pula kalau kita memberikan sedekah kepada kanak-kanak yang menjadi ejen ini, adakah ada ruang untuk kita dikenakan tindakan undang-undang? Dan di bawah akta ni termasuk tak menggunakan kanak-kanak yang berkemping di pilihan raya kecil dan rantau, sama ada bagi pihak sana atau pihak sini? Saya mohon jawapan. Terima kasih. Silakan. Tuan Yang di-Pertua, untuk penambahbaikan akta kanak-kanak untuk menaikkan derma, sebenarnya kita baru sahaja dilaksanakan beberapa tahun yang lepas, di mana hukuman denda telah dipinda daripada 5,000 kepada 20,000 dan hukuman penjara 2 tahun kepada 5 tahun. Jadi memang akta kanak-kanak ada perundangan untuk mengambil tindakan dan kita mempunyai kekangan sedia ada dan kita tahu ada kelemahan dalam sistem tersebut sekarang dan kita akan berbincang semula dengan agensi terutamanya KDN dan juga KKM. Buat masa ini bukan saja akta kanak-kanak perlu dilihat semula dalam ada aspek yang lain, tetapi untuk akta orang papa 1977 sudah ketinggalan zaman, dan satu lagi adalah Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947. Jadi memang kalau kita lihat ada gap
ada kekurangan dalam sistem sekarang di mana bila kita keluar untuk operasi kita ambil, kebanyakan kes kita hanya mampu beri amaran saja kepada mereka supaya jangan melakukannya sekali lagi, dan mereka akan keluar balik dan mereka pulang ke jalan yang berlainan untuk mengutip derma untuk kanak-kanak. Untuk kes eksploitasi kanak-kanak dalam kempen ini tidak ada hubungan dengan kes pengemis. Jadi saya tidak perlu jawab soalan ini, Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih. Doktor, minta satu lagi, Doktor, sebab soalan nombor 1 ada kaitan. Saya ada kepentingan. Masa tak ada, saya benarkan satu saja soalan tambahan selepas soalan 1. Saya menjemput Datuk Seri Haji Rohani Abdul Karim Batang Lupa. Batang Lupa. Ya. Soalan nombor 2, Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Batang Lupar yang bertanya soalan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menjawab soalan ini bersekali dengan soalan Yang Berhormat Rembau yang dijadualkan pada 11 April, manakala ia melibatkan isu yang sama. Untuk makluman Yang Berhormat, penerima Bantuan Sara Hidup Rakyat BSHR di seluruh Malaysia yang berumur antara 18 hingga 55 tahun dan pasangannya layak untuk menjadi penerima skim MySalam. Seramai 3.8 juta golongan B40 dijangkakan layak untuk menjadi penerima skim ini. Skim ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2019 dan penerima yang layak boleh membuat tuntutan takaful mulai 1 Mac 2019 menerusi portal MySalam. Skim ini bertujuan mengurangkan bebanan golongan isi rumah B40 yang mudah terjejas akibat kejutan kewangan sekiranya berlaku kemasukan ke hospital atau penyakit kritikal yang tidak dijangka. Golongan isi rumah B40 lebih terdedah kepada kejutan kewangan dan kehilangan pendapatan sewaktu menerima rawatan, terutamanya mereka yang bekerja sendiri atau dibayar gaji harian. Skim ini bukan merupakan pelindungan takaful kesihatan dan perubatan yang lazim disediakan oleh pengendali takaful berlesen. Ini adalah kerana wang tuntutan skim ini akan dibayar terus kepada penerima dan bukan kepada hospital atau klinik perubatan. Sehingga 4 April 2019, sebanyak 1,094 tuntutan telah diterima menerusi portal MySalam. Proses tuntutan oleh pengendali takaful skim akan dikendalikan dalam jangka masa 2 minggu sekiranya semua maklumat yang diperlukan lengkap, dan sebanyak 97 tuntutan berjumlah 40,200 telah pun dibayar, di mana 95 tuntutan untuk kemasukan ke hospital dan 2 untuk penyakit kritikal, iaitu yang dapat 8,000 one off itu. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Batang Lupa. Tuan Yang di-Pertua, memandangkan jumlah yang begitu besar disebut tadi 3.8 juta targeted klien untuk skim ini. Jadi saya ingin mengetahui apakah agaknya mekanisme yang digunakan oleh pihak kerajaan untuk memastikan bahawa mereka ini yang B40 yang layak ini tidak tercicir dari sistem. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Batang Lupa yang cukup prihatin terhadap kelompok ini. Jadi saya ingat yang menjadi tanggungjawab terutamanya kita yang berada dalam Dewan ini untuk memastikan bahawa mereka yang berada di dalam golongan B40 yang layak ini, untuk mereka ini berdaftar dalam skim ini. Kalau yang mungkin ada masalah untuk membuat pendaftaran atas talian dan sebagainya, saya ingat pusat-pusat khidmat kita di Parlimen ini boleh membantu mereka untuk mereka berada dalam sistem, dan untuk memastikan bahawa bukan setakat mereka ini dapat kita bantu apabila mereka disahkan mendapat penyakit kritikal yang 36 itu. Sebab ini pun bukan semua orang minta doa nak bagi masuk dalam skim ini kerana dapat penyakit kritikal ni. Tetapi kalau mereka juga dimasukkan ke hospital bukan atas sebab penyakit kritikal ini,
mereka juga layak untuk mendapat bantuan RM50 sehari dengan maksimum 14 hari dalam setahun. Walaupun mereka dimasukkan ke hospital kerajaan bukan kerana penyakit kritikal tapi oleh kerana penyakit-penyakit yang lain. Jadi saya harap Yang Berhormat kita seharusnya memastikan bahawa mereka yang berada dalam kawasan kita ini dapat didaftarkan masuk dalam skim MySalam ini. Terima kasih. Soalan tambahan kedua Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri. Tahniah kerajaan memperkenalkan skim ini. Selain daripada syarikat Great Eastern, ada tak syarikat insurans lain yang bercadang untuk buat sumbangan? Yang keduanya, memandangkan skim ini mendapat sambutan yang baik, adakah kerajaan bercadang untuk melanjutkannya, menjadikan skim yang kekal, ya, ataupun rancangan pada masa ini, adakah ia skim sementara ataupun kerajaan akan menjadikannya skim yang kekal sampai bila-bila? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan tadi. Untuk skim MySalam ini, ianya akan buat fasa yang pertama ini akan berlanjutan selama 5 tahun Yang Berhormat. 5 tahun. Dan insyaAllah kalau kita dapati ianya memang terbukti mampu memberi sedikit keringanan kepada golongan B40 yang menerima yang disahkan menghadapi penyakit kritikal ataupun sekurang-kurangnya 14 hari admission mereka ke hospital walaupun sebab penyakit yang lain itu mendapat imbuhan RM50 sehari itu dapat membantu. InsyaAllah kita akan kaji dan pastikan bahawa skim yang sebegini dapat kita teruskan. Tapi untuk 5 tahun yang pertama ni Yang Berhormat jadi memang kita akan teruskan. Terima kasih. Speaker, satu soalan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Bagan Serai. Silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Ikan diperam bersama keladi. Peram diraga, sedap dimakan. Benih yang haram, padi tak jadi. Soalan ketiga, Bagan Serai ajukan. Silakan Pak Menteri. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Bertua dan terima kasih rakan saya Bagan Serai yang mengutarakan soalan yang penting dan bagus. Untuk maklumat Yang Berhormat, varieti padi UKM RC2 dan RC8 telah saya siharkan sebagai varieti yang disyorkan untuk penanaman pada 21 Februari 2019. Saya ucap tahniah kepada UKM, khususnya kepada Profesor VK dan tim Mardi yang berjaya untuk mencipta satu lagi sejarah gemilang dalam industri padi benih kita. Kedua-dua benih ini telah diedarkan pada pesawah bermula bulan April 2019 bagi penanaman musim pertama tahun ini, musim pertama 2019. Pengeluaran benih padi sah UKM RC2 dan UKM RC8 ini telah dimulakan pada musim kedua oleh Mada Corporation. Kuantiti benih yang dikeluarkan untuk UKM RC2 adalah sebanyak 120 metrik tan dan UKM RC8 sebanyak 80 tan. Untuk diedarkan bagi musim pertama 2019. Jumlah pengeluaran benih UKM RC2 dan UKM 8 adalah 3.5% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran padi negara, benih padi negara. Kuantiti pengeluaran benih padi UKM RC2 dan UKM RC8 akan ditingkatkan pada masa akan datang sekiranya mendapat sambutan yang baik dari petani. Antara langkah kementerian untuk menurunkan kadar penggunaan benih padi tidak sah oleh pesawah adalah melalui satu sesi libat urus dan kempen penggunaan benih padi sah dengan melibatkan pelbagai agensi kementerian seperti DOA, Mardi, Mada, Kada, AIDA dan LPP. Pada 3 April 2019, saya sebagai menteri telah melancarkan kempen penggunaan benih padi sah peringkat nasional di Sungai Burung, Tanjung Karang, dan saya telah isytiharkan satu jawatankuasa khas diketuai oleh salah seorang ber-TKSU untuk membuat penilaian secara holistik terhadap 9 syarikat yang telah berperanan untuk mengeluarkan
membekalkan padi benih sah ini. Sekiranya performans mereka bagus, kita akan teruskan. Sekiranya mereka melanggari ataupun melakukan kesilapan, kita akan buat satu kajian semula. Kementerian juga sedang menggubal akta benih tanaman yang hampir 99% siap, hanya menunggu laporan daripada berbagai pihak untuk kita bentang di Parlimen ini supaya kerajaan boleh mengawal sebarang penyalahgunaan benih padi untuk kepentingan petani-petani kita. Terima kasih. Soalan tambahan pertama Yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih Menteri. Kebimbangan Bagan Serai ini adalah pada hasil padi 3 hingga 4 metrik tan per hektar ini agak rendah dan kesian pada pesawah-pesawah yang hidupnya susah. Baru-baru ni NCIA datang. Katanya nak bantu untuk tingkatkan hasil padi. Nak buat estate padi ataupun EMM di Bagan Serai. Jadi katanya boleh meningkatkan hingga 8 metrik tan pun kalau dibuat. Dan ada bukti-bukti kejayaan di Kedah dan di Penang. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada NCIA. Tahniah, terima kasih NCIA di bawah NCR. Tuan Speaker, soalan saya, bagaimanakah kaedah estate padi ataupun EMM ni nak dilaksanakan di Parlimen Bagan Serai? Yang saya fikirkan bagaimana teknologi tinggi yang boleh kita bawa supaya meningkatkan pendapatan. Dan satu perkara lagi, apakah langkah seterusnya kerajaan untuk mengekang padi benih tak sah ni yang berleluasa sebenarnya sekarang ni, ataupun disebut sebagai benih beg putih? Terima kasih Tuan Speaker. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Bagan Serai Yang Berhormat. Kerajaan sentiasa terbuka untuk menggamit ataupun memberikan peluang kepada mana-mana pihak termasuk private sector untuk sama-sama menyumbang kepada industri padi dan beras negara, terutama dalam isu untuk kita membekalkan benih padi yang bermutu. Di Bagan Serai, saya rasa kita boleh bincang nanti bagaimana kita boleh meningkatkan ataupun mengambil suatu pilot project yang saya rasa boleh dilakukan, dan ini insya-Allah kita boleh lanjutkan dengan perbahasan atau perbincangan selepas daripada ini. Saya rasa dalam semua kilang-kilang yang telah kita pastikan, saya rasa dengan penggunaan mesin intended cylinder dan juga color sorting mesin ini, kita berupaya untuk paling tidak pun untuk kita mengenal pasti kita tidak lagi mengeluarkan padi angin. Ya. Padi angin ini adalah suatu virus. Kalau dulu bird flu tidak berbahaya kepada manusia, tapi sekarang bird flu boleh membunuh manusia. Demikian juga dengan isu padi angin ini. Jadi saya akan memastikan supaya kita dapat membuat yang terbaik. Termasuklah pada hari ini kita akan memastikan amalan MyGap itu dipraktikkan sesungguhnya oleh petani-petani kita, pesawat-pesawat kita, dan ini adalah memerlukan komitmen semua pihak, sama ada pada pihak-pihak semua agensi dalam kerajaan, MOA, dan juga disiplin para petani kita untuk mengikut amalan-amalan yang telah kita tetapkan. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Tambahan kedua Pak. Nipis Jerai. Ya, Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Yang Berhormat. Terima kasih. Saya nak tanya tentang dapatan kementerian hasil yang ini, iaitu yang pertamanya dari segi perbandingan dengan benih-benih lain. Sama ada dari segi jumlah peningkatan hasil benih ini berbanding dengan benih-benih lain. Dan yang keduanya dari segi ketahanan menghadapi serangan musuh-musuh padi seperti serangga dan lain-lain. Begitu juga dari segi cuaca, ketahanan dari segi cuaca, banjir, berendang dalam air banjir ataupun panas. Jadi apa perbandingannya yang menunjukkan benih ini jauh lebih baik daripada yang lain? Terima kasih Yang Berhormat bekas Menteri Pertanian. Saya boleh menyatakan di sini bahawa benih ataupun variety UKM RC 2 dan 8 ini, kajian yang dibuat oleh Profesor VK dan tim dia dan dengan kerjasama Mardi adalah dia boleh tahan ancaman banjir selama 14 hari. Itu ketahanan paling maksimum yang ada pada variety ini. Dari segi yield, dia telah dibuktikan dalam 2 musim dalam satu
kajian 2 musim di tanah madar kita, jalan madar kita, dia boleh pergi pada average 7 hingga 8 metrik tan, 1 hektar. Jadi ini satu pencapaian yang paling baik setakat ini, dan berbanding dengan variety lain yang masih lagi diguna pakai. Tapi untuk in terms of biosecurity dan juga dalam kita memastikan keselamatan variety ini, walaupun dia terbaik, bukan dia sahaja yang boleh ditanam di semua bendang. Dia perlu ada variety yang lain yang akan juga ditanam, tapi yang setakat yang terbaik adalah variety setakat ini adalah RC8 dan RC2 ini. Terima kasih. Terima kasih Mohd Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Speaker yang baik hati, jalan Kuala Krai rosaknya amat. Harap Menteri tolonglah baiki soalan saya nombor 4. Silakan Yang Menteri. Tuan Yang Di-Pertua, Yang Berhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai yang telah menimbulkan soalan untuk kementerian kami menjawabnya pada pagi ini. Tuan Yang Di-Pertua, Kementerian Kewangan melalui surat bertarikh 8 Mac 2019 telah meluluskan peruntukan RM200 juta untuk seluruh negara daripada permohonan peruntukan ringgit Malaysia 610 juta sebagai peruntukan tambahan yang sebelum ini dipohon oleh Kementerian Kerja Raya. Tuan Yang Di-Pertua, keutamaan akan diberikan kepada pembaikan jalan yang kritikal. Tambahan peruntukan akan disalur lagi oleh Kementerian Kewangan secara berperingkat-peringkat tertakluk kepada kemampuan kerajaan. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat Kuala Krai, bagi isu kerosakan jalan di laluan Gua Musang, Kuala Krai FT8, melalui peruntukan tambahan yang telah diluluskan oleh Kementerian baru-baru ini, bagi program penyelenggaraan berkala pavement pada tahun 2019, sebanyak RM1 juta ringgit, RM1 juta telah diperuntukkan untuk menyelenggarakan pavement di laluan tersebut, iaitu sebanyak RM400,000 bagi laluan Gua Musang Kuala Krai dan sebanyak RM600,000 lagi bagi laluan Kuala Krai Machang Seksyen 328.6 dan Seksyen 329.8. Bagi penyelenggaraan bukan pavement berkala tahun 2019, Kementerian Kerja Raya telah meluluskan kerja-kerja menaik taraf longkang, menggantikan guardrail yang rosak dan membaik pulih median curb yang melibatkan peruntukan berjumlah RM680,000. Manakala bagi tahun 2018, Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan kerja-kerja mengecat semula garisan jalan di Gua Musang ke Kuala Krai FT008 dari Seksyen 189.28 ke Seksyen 252.4 yang melibatkan kelulusan peruntukan sebanyak RM200,000. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, Kementerian Kerja Raya sentiasa berusaha meningkatkan ciri-ciri keselamatan jalan raya di negara ini, khususnya melibatkan lokasi atau kawasan yang kerap berlaku kemalangan, black spots. Pada tahun 2018, Kementerian Kerja Raya telah melaksanakan program Black Spot di laluan Gua Musang ke Kuala Krai FT008 dalam daerah Kuala Krai, iaitu di Seksyen 311.3 dengan kelulusan sebanyak RM215,000.
Antara skop kerja program Black Spot ini Yang Berhormat adalah seperti mengecat semula garisan jalan, memasang pepaku jalan, pantulan, memasang lampu jalan, memasang papan tanda amaran, menyedia garisan jalan transverse bar dan memasang papan tanda peringatan kawasan kemalangan. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pemasangan lampu jalan di Jalan Persekutuan adalah terhad di lokasi-lokasi strategik dan berisiko kemalangan seperti di persimpangan jalan, selekoh dan kawasan tumpuan ramai. Pemasangan lampu di sepanjang Jalan Persekutuan akan melibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan. Oleh itu, faktor analisa kos faedah projek diambil kira secara keseluruhan semasa proses mereka bentuk sesuatu jalan itu. Mereka bentuk sesuatu jalan itu bagi memastikan kerajaan memperoleh nilai terbaik untuk wang dengan izin best value for money daripada setiap peruntukan yang dibelanjakan. Tuan Yang Dipertua, saya mohon sikit lagi kriteria yang perlu diambil kira dalam menentukan keutamaan penyediaan lampu jalan mengikut garis panduan Road Engineering Association of Malaysia Guidelines adalah seperti berikut. 1. Jumlah kemalangan yang tinggi kerap pada waktu malam. 2. Aktiviti pejalan kaki dan melintas yang tinggi. 3. Mempunyai median pembahagi jalan. 4. Kawasan persimpangan akses utama. 5. Mempunyai isi padu kenderaan yang tinggi pada waktu malam. Dan 6. Merupakan kawasan bandar, pekan, kampung. Ini kawasan yang didevelop. Sekiranya terdapat kekangan peruntukan atau sesuatu lokasi tidak memenuhi kriteria di atas, penandaan delineation di lokasi berkenaan akan ditingkatkan bagi menggantikan sistem lampu jalan seperti berikut. 1. Memasang urinator post. Yang kedua, memasang pepaku jalan pantulan. Ketiga, memasang papan tanda chevron pada kawasan selekoh. Dan keempat, memasang papan tanda jalan dan amaran yang bersesuaian. Dan kelima, memastikan garisan jalan jelas kelihatan pada waktu malam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kerana lebih. Soalan tambahan pertama di Kolkerai. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran pengarah dan juga kaki tangan urus penerangan Kerajaan di Kelantan ke Parlimen pada hari ini. Selamat datang. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang telah diberikan. Saya cadangkan selain daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, dengan peruntukan tambahan sebanyak 200 juta yang diberikan untuk tahun ini, saya cadangkan supaya Yang Berhormat selepasnya sesi Parlimen nanti boleh turun buat perjalanan darat dari Temerloh ke Kuala Lipis, ke Gua Musang, Kuala Krai, Kota Baru. Mungkin boleh dapat bantuan daripada Yang Berhormat Lumut sebagai mantan ahli Parlimen Kuala Krai untuk melihat sendiri apa yang saya sebut berkali-kali dalam persidangan ini, supaya jalan-jalan dan juga tempat-tempat black spot ini dapat mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak kementerian, kerana peruntukan yang telah pun disebut oleh Yang Berhormat tadi saya kira tidak mencukupi untuk memperbaiki jalan-jalan yang telah pun saya sebutkan ini, untuk memastikan insya-Allah pengguna dapat melaluinya dengan selesa sebelumnya selesai CSR yang telah diumum oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Silakan Pak Menteri. Daripada jalan-jalan yang Berhormat sebut itu sebagainya telah saya lalui dengan darat, dan saya akan penuhi insya-Allah permintaan Yang Berhormat itu, hasrat Yang Berhormat itu. Saya akan turun, tak tahulah YB Lumut ni mau tak mau turun ke situ sebab dia sibuk di Lumut. Dan insya-Allah kalau dapat peruntukan tambahan, kita terus menunggu peruntukan tambahan ini. Saya percaya kita boleh bantu Kuala Krai dalam hal ini. Memang hal ini perlu ditekankan terus, diminta terus, diperjuangkan terus, dan kami insya-Allah di kementerian juga akan cuba memastikan supaya dapat kita turun hal yang penting untuk rakyat ini. Terima kasih. Soalan tambahan di sebelah kanan. Silakan. Hulu Terengganu. Limbang. Oh, bukan. Hulu Terengganu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Berkaitan dengan pencahayaan di kawasan persimpangan, soalan saya, apakah kerajaan bercadang untuk menggantikan lampu-lampu yang ada dengan penggunaan sistem solar? Terima kasih. Silakan Menteri.
Tuan Yang di-Pertua, memang hal ini sedang dibincang di kementerian dan kita menerima banyak pihak yang memberikan cadangan dan sehingga kita muktamadkan. Saya percaya perkara ini dalam pertimbangan kita. Terima kasih. Tambahan Speaker untuk Sarawak sikit, Limbang. Saya ambil 2 soalan saja untuk sesi ini. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Sabak Bernam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Soalan Sabak Bernam nombor 5. Silakan Mbak Menteri. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ahli Yang Berhormat Sabak Bernam. Datuk Yang di-Pertua, projek pembangunan Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gambang dibina untuk memberi kemudahan pengajaran, pembelajaran dan penempatan kepada 5,000 orang pelajar dan 382 kaki tangan dan pentadbiran. Pembinaan pembangunan ini telah dilaksanakan melalui 3 fasa pembinaan, iaitu fasa 1 yang melibatkan kerja-kerja tanah, fasa 2 melibatkan pembinaan blok pentadbiran dan blok kolej kediaman pelajar, dan fasa 3 yang melibatkan pembinaan blok akademik dan kemudahan pelajar. Sebanyak 8 kali lawatan tapak joint inspection telah dilaksanakan untuk mengenal pasti kerosakan utama terhadap bangunan dan juga kemudahan pelajar. Terdapat hanya 3 major non-conformance NCR sebelum ini, iaitu berkaitan dengan kemudahan pelajar kelainan upaya OKU. Kemudahan telah dibaiki oleh konsesi Pusat Asasi Gambang KPAG. Kelulusan perakuan siap dan pematuhan CCC dan surat penerimaan telah diperolehi pada 1 Disember 2018. Pusat Asasi UIAM Gambang dijangka dapat beroperasi bagi kemasukan pelajar pada sesi akademik Jun 2019. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih Yang Ketua, terima kasih Menteri yang telah memberikan jawapan sebentar tadi. Tahniah kerana telah menyelesaikan masalah-masalah di UIM. Saya nak beralih sedikit ke kawasan saya di daerah Sabak Bernam, iaitu berkaitan dengan PBD Sabak Bernam, tentang pembangunan jugalah. Dan pada tahun 2018 kerajaan dahulu telah meluluskan pembinaan PBD Sabak Bernam, dan daripada tempoh sekarang ni dah hampir 5 tahun. Jabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam, tarikh tempoh tamat sudah habis. Jadi saya nak tanya, setakat manakah perancangan bagi memastikan projek pembinaan PBD Sabak Bernam dilaksanakan pada tahun ini, kerana saya bimbang tentang keselamatan. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat, soalan mengenai Gambang, kampus UIA Gambang. Saya ingat perlu jawab, kecuali Menteri nak jawabnya. Saya rasa saya bagi jawapan yang pendek kerana memang sudah sedia jawapan sebelum ini. Projek ini diluluskan pada tahun 2017 dan sekarang pihak JKL sedang dalam proses penyediaan reka bentuk akhir dan tawaran tender projek ini dijangka akan dibuat pada bulan Oktober tahun ini. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Pai Besar, silakan. Terima kasih Yang Hormat Tuan di-Pertua, terima kasih Yang Hormat Yang Menteri. Pusat Asasi UIM Gambang ini adalah di bawah Parlimen Pai Besar. Persoalan saya adalah berkaitan dengan intake Jun 2019. Saya nak dapat kepastian daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah untuk kemasukan Jun 2019 full intake, maknanya dengan tutupnya UIA di Petaling Jaya, adakah keseluruhan semua pelajar-pelajar akan dipindahkan ke kampus Gambang? Terima kasih, Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Ahli Yang Berhormat Paya Besar. Saya hanya dapat confirm bahawa untuk intake Jun 2019 ini memang tawaran telah dibuat melalui UPU online. Maksudnya untuk pelajar kemasukan untuklah intake baharu ini memang tawaran telah dibuat. Jadi maksudnya kampus ini bersedia untuk beroperasi. Tetapi isu tentang sama ada kita nak pindah pelajar-pelajar di Petaling Jaya kepada Gambang, itu saya tak dapat memberi confirmation sekarang. Saya pohon jawab secara bertulis. Terima kasih. Terima kasih Mak Menteri. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Lenggong. Datuk Yang Pertua, soalan saya nombor 6. Silakan Menteri. Terima kasih
Tuan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi tahun 2019 dijangka berkembang sebanyak 4.3% hingga 4.8% berbanding 4.7% pada tahun lepas. Jangkaan pertumbuhan ini adalah selari dengan unjuran daripada pelbagai agensi luar seperti Asian Development Bank iaitu 4.5%, Bank Dunia 4.7% dan Tabung Keuangan Antarabangsa 4.6%. Berdasarkan laporan tahunan 2018 yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia, pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi 2019 akan disokong oleh pertumbuhan domestik, terutamanya permintaan sektor swasta yang kekal sebagai pemacu utama pertumbuhan. Penggunaan swasta disasarkan berkembang 6.6%, manakala pelaburan swasta jangka meningkat sebanyak 4.9% pada 2019. Dalam masa yang sama, kesemua sektor ekonomi utama turut disasar mencatatkan pertumbuhan positif dengan sektor perkhidmatan dijangka meningkat sebanyak 5.7% dan perkilangan sebanyak 4.8%. Kedua-dua sektor ini kekal sebagai penyumbang terbesar ekonomi negara iaitu dalam lingkungan 79% berbanding KDNK. Tuan Yang Dipertua, ekonomi Malaysia dijangka berkembang sederhana disebabkan oleh faktor luaran yang semakin mencabar. Antara cabaran tersebut ialah penutupan sementara operasi pentadbiran Amerika Syarikat yang paling lama dalam sejarah iaitu sebanyak 35 hari bermula dari 22 Disember 2018 sehingga 25 Januari 2019. Penutupan ini dijangka akan memberi impak kepada pertumbuhan negara tersebut dan secara tidak langsung memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi dunia bagi suku pertama 2019. Selain itu, ketidakpastian dasar moneteri Amerika Syarikat, kesan pertumbuhan ekonomi China yang lebih perlahan serta ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China yang masih belum berakhir turut dijangka akan memberi kesan kepada ekonomi dunia dan seterusnya kepada ekonomi negara. Oleh yang demikian, kerajaan sentiasa mengambil inisiatif bagi memastikan momentum pertumbuhan ekonomi sentiasa meningkat. Tumpuan akan terus diberi kepada pengukuhan asas-asas ekonomi sebagai penampan dalam mengukuhkan ekonomi negara bagi menghadapi sebarang krisis ekonomi melalui pelaksanaan strategi-strategi berikut. Pertama, memacu produktiviti pada peringkat nasional, sektor dan perusahaan bagi memastikan pertumbuhan yang mampan dan inklusif. Kedua, menggalakkan pelaburan berkualiti dengan menumpukan kepada pelaburan yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang menggunakan teknologi tinggi serta berintensifkan pengetahuan. Ini sekaligus dapat mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran dengan gaji yang lebih tinggi. Ketiga, melaksanakan inisiatif untuk beralih daripada rantaian nilai kepada rantaian nilai yang lebih tinggi. Ini termasuklah melalui penumpuan kepada perkhidmatan berintensif pengetahuan dan pemodenan sektor pertanian. Keempat, mengukuhkan ekspor dan mengurus import untuk menambah baik imbangan pembayaran. Dan kelima, memberi penekanan kepada langkah pengukuhan fiskal untuk memastikan kemampanan dalam jangka masa sederhana. Kerajaan yakin bahawa langkah-langkah ini dapat menyumbang kepada pengukuhan dan kemampanan ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Lenggong, soalan tambahan. Beberapa badan penerapan antarabangsa, Moody's misalnya, menyemak semula dengan menurun unjuran keluaran dana kasar Malaysia bagi tahun ini dan tahun 2020 masing-masing kepada 4.4% dan 4.3% berbanding 4.7% dan 4.5% yang diunjurkan pada awal tahun ini. Akhir tahun 2018, sebanyak 270 bilion nilai saham Malaysia sudah hilang apabila indeks bursa saham jatuh 1,690 mata. Jadi meskipun kerajaan mengatakan bahawa keadaan ekonomi semakin pulih, semakin baik sebagaimana disebut tadi, ekonomi rakyat tidak semakmur dahulu. Itu hakikat yang perlu kerajaan ketahui. Dan kemampuan berbelanja rakyat semakin menipis. Sejauh manakah kenaikan harga barang yang tidak terkawal ini dan sejauh manakah ketidaktentuan kadar inflasi negara dan indeks harga pengguna pada masa akan datang dalam kajian dan juga tindakan kerajaan. Silakan Yang Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Bila kita bercakap tentang isu berkaitan dengan kos sara hidup,
saya ada menyebut sebelum ini, kita perlu melihatnya dari dua sudut. Pertama dari sudut kos itu sendiri, perbelanjaan, dan yang kedua dari sudut pendapatan. Jadi jika kita lihat, kita akui bahawa peningkatan kos, ya, apa yang berlaku sewaktu GST diperkenalkan, ya, kos meningkat secara keseluruhannya. Kita tak bercakap tentang barang-barang tertentu, tapi secara keseluruhannya kos meningkat. Nah, apabila berlaku seperti mana kita sedia maklum, apabila harga meningkat, the price is sticky. Dia nak turun balik itu mengambil masa. Dan inilah pendekatan kerajaan yang sedang lakukan untuk membantu rakyat memastikan harga itu dapat diturunkan, terutamanya melalui penguatkuasaan dan sebagainya. Yang kedua, seperti mana saya sebut tadi, komponen yang kedua adalah komponen pendapatan. Dan inilah antara komponen yang memberi tekanan pada rakyat. Ya, Bank Negara pun ada menyebut bahawa pendapatan golongan sesuazah contohnya agak stagnant for the past few years. Dengan izin, apa yang berlaku adalah kita menghadapi isu struktur. Isu struktur, dan membaiki isu struktur ini mengambil masa, dan kerajaan sedang melakukan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan kedua, Pak Jali, silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Akhir-akhir ini ada laporan yang menyatakan bahawa terdapat isu dan masalah bagi anak muda, termasuklah graduan untuk mendapat pekerjaan. Ini dah highlight juga oleh laporan tahunan Bank Negara. Setakat manakah lulusan daripada program SLIM, ribuan yang sedang latih oleh agensi kerajaan, akan mendapat penempatan apabila mereka tamat latihan mereka? Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah kerajaan sedang memantau dengan rapi VSS ataupun pengurangan pekerja oleh beberapa syarikat dalam swasta, termasuklah hari ini syarikat-syarikat media, dan jika ada pantau langkah-langkah untuk membendung fenomenon VSS ini supaya peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia dapat dipertahankan. Terima kasih. Silakan, Pak Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jili. Pertama, tentang lulusan SLIM. Kita telah melihat keberkesanan program SLIM ini, dan program ini sekarang ini berada di bawah Kementerian Sumber Manusia, jika tidak silap saya. Dan program ini kerajaan sedang melihat tentang program ini, tentang keberkesanan, tentang kemampanan program tersebut. Dan tentang VSS ini, kita sedar bahawa terdapat banyak program VSS yang dibuat oleh syarikat-syarikat, dan kerajaan sedang memantau secara terperinci, dan pada masa yang sama berusaha mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru supaya mereka yang keluar daripada sesuatu syarikat itu mendapat peluang di dalam ekonomi secara keseluruhannya. Sekian, terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Bukit Bintang. Silakan. Terima kasih Taruh Ketua. Soalan nombor 7. Silakan Menteri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Yang di-Pertua, pada mulanya saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bukit Bintang kerana soalan yang cukup relevan dan yang merupakan cabaran yang dihadapi oleh semua bandaraya-bandaraya lama di seluruh dunia. Untuk makluman Yang Berhormat Bukit Bintang, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Plan Malaysia, iaitu Jabatan Perancangan Bandar dan Desa, telah menjalankan satu kajian berhubung dengan persoalan ini dan telah menghasilkan satu panduan yang diguna pakai ataupun yang boleh diguna pakai oleh setiap PBT dalam menangani persoalan ini. Panduan itu dinamakan Panduan Pelaksanaan Pembaharuan Semula Bandar ataupun Urban Regeneration. Panduan pelaksanaan ini disediakan berdasarkan peruntukan undang-undang sedia ada di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, iaitu Akta 172. Pembaharuan semula bandar ditafsirkan sebagai satu program komprehensif dan bersepadu untuk tempoh jangka panjang
bagi menangani isu kemelesetan ekonomi, keusangan fizikal, terbengkalai, usang, kawasan brownfield dan tidak ekonomik yang diselaraskan dengan visi dan dasar pembangunan kerajaan yang boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan atau pihak swasta. Terdapat 4 kategori yang telah ditetapkan dalam panduan pelaksanaan pembaharuan semula bandar, iaitu yang pertama, pembangunan semula bandar, urban redevelopment, membangunkan semula keseluruhan tapak yang luas. Sebagai contoh, KL Central dan Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Maknanya walaupun belum lagi ada undang-undang, ada panduannya dan panduannya memang diguna pakai tetapi tidak dikuatkuasakan dan ianya terserah kepada pihak PBT. Kedua, pemulihan bandar, urban rehabilitation, memulihkan semula sesuatu bangunan secara bersepadu dan komprehensif, contoh Taman Ikan Emas dan PPR Seri Labuan di kawasan Parlimen Bandar Tun Razak. Ketiga, pemeliharaan bandar, urban preservation, memelihara semula tapak bangunan warisan dan bersejarah. Contoh, Kampung Morton, Melaka. Dan keempat, penyegaran semula bandar, urban revitalization, menyegarkan semula sesuatu tapak lama, usang dan terbengkalai, contoh Kemayan City, Johor Bahru. Oleh kerana waktu pun dah habis, yang penting yang saya nak sampaikan ialah dalam konteks Malaysia sehingga kini tiada perundangan khusus bagi pelaksanaan pembaharuan semula bandar. Oleh itu, bagi memastikan pembaharuan semula bandar yang telah berdaya laksana dan efektif, maka satu perundangan yang baru ke arah ini akan dikemukakan. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua Soalan Tapan. Memandangkan banyak bangunan lama di Pusat Bandar Kuala Lumpur tidak dimajukan kerana hak milik bangunan adalah pelain pemilik, kecuali semua pemilik bersetuju untuk membangunkan. Ini satu halangan perbangunan semula bandar. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan berhasrat untuk mengubahkan satu rang undang-undang untuk mempercepatkan proses memajukan pembangunan semula bandar, urban renewal dengan izin, bagi memajukan sebuah bandaraya yang lebih moden dan boleh merancangkan pembangunan. Terima kasih. Silakan, Yang Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bintang. Memang ini di antara masalah-masalah yang dihadapi juga di seluruh dunia, Datuk Speaker, ya. Dan dalam perundangan yang akan kita kemukakan, persoalan ini juga akan kita tangani. Kalau kita lihat apa yang sedang dilakukan di dunia, di negara-negara yang lain, sebagai contoh Singapura, dia kata yang mana yang bangunan yang kurang daripada 10 tahun, ya, hanya memerlukan 90% persetujuan. Bagi bangunan yang lebih daripada 10 tahun, 80%. Ya. Tetapi sekarang ini memang yang ada di Malaysia, unit dengan izin, unit 100% agreement. Ya. Tetapi perkara ini memang kita akan tangani dan kita akan lihat berdasarkan kepada usia bangunan itu, dan mungkin kalau bagi bangunan yang lebih daripada 20 ataupun 30 tahun, maka kadar yang lebih rendah pun boleh dikemukakan. Ini insya-Allah kita akan bentangkan dalam rang undang-undang baru yang kita cuba bawa ke Parlimen. Soalan tambahan kedua. Okay, Putrajaya. Putrajaya, Tuan-Tuan. Putrajaya. Terima kasih, Tuan Putra. Saya nak ucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah kerana saya terdengar tadi the urban renewal program masih dilaksanakan, khususnya di Taman Ikan Mas di Bukit Bintang, di Bandar Tun Razak dan taman-taman yang lain. Saya nak tanya dengan Yang Berhormat, kerana program yang telah kita laksanakan dahulu di mana di Kampung Kerinci dan juga di Bandar Tun Razak, di Razak Mansion, di mana kita ada program yang kita beri kepada rakyat marhain yang duduk dalam rumah-rumah usang ini, diberi secara percuma, 1 to 1 free. Saya harap program ini dapat dilaksanakan
tanpa menggunakan wang kerajaan. Ini yang penting. We do not want to take government's money, but we work with the developer dengan izin supaya orang-orang miskin ini dapat perumahan kekal di tempat asal, tak kira dia Melayu, Cina ataupun India, supaya dia duduk di tempat asal dan diberi secara percuma. Terima kasih, Mak. Silakan, Yang Menteri. Baik, terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Saya pun ucapkan tahniah kerana sudi hadir dan bertanya soalan pada pagi ini. Memang saya duduk lama menunggu untuk kita bertukar fikiran. Kerana sebagai mantan Menteri Wilayah Persekutuan, sudah pasti ada banyak cadangan-cadangan yang boleh kita pertimbangkan. Benar apa yang telah dilakukan mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh Plan Malaysia adalah sebahagian daripadanya adalah persoalan membangunkan rumah-rumah yang baru dengan kita terpaksa merobohkan yang lama, tetapi dengan itu kita memberikan pemilik-pemilik rumah-rumah lama itu hak milik dalam rumah-rumah baru secara percuma, ya, nombor satu. Nombor dua, pendekatan cross subsidi yang seperti mana yang telah lama diamalkan akan kita teruskan, tetapi insya-Allah dengan satu cara yang lebih telus dan yang melibatkan perkiraan yang tidak terlalu menguntungkan pemaju, ya. Kita dapati bahawa walaupun konsepnya adalah baik, tetapi dalam banyak ketika pelaksanaannya menimbulkan persoalan, ya, kerana didapati bahawa dalam program cross subsidi itu, ya, Lenggong, ya, ada apa yang diberi kepada pemaju itu adalah terlalu banyak, ya, terlalu banyak. So kita kurangkan balik, ya, dan ini akan kita lakukan secara yang lebih telus dan lebih terbuka. Baik, terima kasih. Lenggong tak masuk kawasan yang benar. Masuk saya tanya. Parit, silakan. Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk Yang di-Pertua, soalan saya nombor 8. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Pertua, terima kasih sebab saya Wan Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Pertua, dalam usaha membantu industri kecil dan sederhana memperluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa, berbagai bantuan telah diberikan oleh kementerian melalui agensi-agensi seperti contohnya program Going Export atau GoEx yang memang sedia berlangsung pada masa ini, iaitu dalam bentuk grant bersamaan atau matching grant bagi membantu PKS yang bersedia menembusi pasaran ekspor melalui pembiayaan 50% daripada aktiviti dan perbelanjaan yang layak sehingga RM200,000. Kita telah membiayai 287 PKS dalam beberapa tahun kebelakangan ini dengan 40 pasaran baru telah diterokai dan potensi jualan ekspor sebanyak RM0,5 bilion. Yang keduanya, program galakan ekspor Bumiputera atau GEB. Sejak 3 tahun yang lepas ini, sejumlah 46 permohonan telah diluluskan dengan nilai grant 44 juta. Ia telah membantu PKS melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran di luar negara, peningkatan pembungkusan, pembangunan jenama dan pensinjilan bagi piawaian antarabangsa, termasuk juga pembelian mesin dan modal kerja bagi memenuhi permintaan luar negara seperti Jepun, United Kingdom, Arab Saudi, Australia, Belanda dan Indonesia. Yang ketiganya, latihan keusahawanan untuk menyediakan PKS kita untuk mengekspor barangan mereka. Ini banyak dilakukan oleh agensi seperti SME Corp Malaysia yang melaksanakan latihan dengan kerjasama MARA, Matrade, Exim Bank dan juga Jabatan Kastam dalam memberikan pendedahan khusus berkenaan pemasaran ke luar negara seperti penyediaan plan ekspor, pengurusan barangan bersama kastam dan pematuhan peraturan-peraturan di luar negara. Sehingga Januari tahun ini, sejumlah 663 syarikat dari seluruh negara telah menyertai siri latihan ini. Kedua, dan seterusnya, siri bantuan latihan menerusi INSCAN ataupun Institut Keusahawanan Negara yang memberikan mentoring dan coaching kepada PKS kita untuk menyediakan mereka dalam beberapa sektor seperti postnatal care, access to retail, homestay, ecotourism, laundry, spa, bakery dan sebagainya. Dan seterusnya ialah pemasaran dan promosi. Ini di bawah Malaysian Global Innovation and Creativity Centre atau MAGIC. Usahawan disediakan program akses pasaran di luar negara
pemadanan perniagaan, program accelerator bertema atau thematic business accelerators, dan melalui unit ASEAN Center for Entrepreneurship, MAGIC telah mewujudkan jaringan di seluruh ASEAN untuk melangsungkan usaha-usaha ini. Bahagian kedua, minta sedikit masa, bagi tujuan membantu membangunkan dan meningkatkan kualiti produk keusahanan, pelbagai bentuk kerjasama di antara kementerian dan usahawan telah dilaksanakan seperti program peningkatan enterprise Bumi Putra atau BIP. Ini adalah usaha-sama antara kementerian dengan kerajaan-kerajaan negeri di bawah Exco usahawan negeri masing-masing, dan kita telah meluluskan hampir 2,000 grant berjumlah 189 juta untuk tujuan pembangunan PKS ini. Kedua, khidmat nasihat kepada usahawan yang banyak dibuat oleh SME Bank, dan ketiga, latihan keusahawanan oleh InScan dalam membangunkan usahawan mempertingkatkan kualiti produk melalui satunya program berbentuk coaching dan mentoring, dan keduanya kursus latihan teknikal keusahawanan jangka pendek. Ya. Dan seterusnya yang ketiga, inovasi keusahawanan. Ini kita melalui MAGIC juga membantu design thinking dan service design. Untuk jangka panjang, MAGIC menjalankan pelbagai program accelerator, dan seterusnya MAGIC juga menjadikan platform khidmat nasihat seperti mentorship program. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan pertama yang Muhammad Farid. Terima kasih Tuan Ketua CMT. Saya nak bertanya, adakah terdapat sebarang sasaran tertentu yang telah pun ditetapkan oleh kementerian kepada usahawan yang diberikan grant untuk memperluaskan pasaran mereka? Yang kedua, setakat manakah kementerian membantu golongan hufaz dalam menyediakan mereka sebagai usahawan hufaz yang berdaya lebih saing? Dan apakah inisiatif kementerian dalam menyediakan platform keusahawanan di antara luar bandar dan bandar bagi merapatkan jurang persaingan dan juga peluang? Terima kasih, Menteri. Silakan, Menteri. Terima kasih, Betul, terima kasih Farid. Memang kita bercadang untuk menyediakan seramai mungkin usahawan kita yang boleh menembusi pasaran antarabangsa, termasuk seperti yang kita buat baru-baru ini, iaitu menyediakan usahawan kita untuk menembusi pasaran Jepun sempena dengan Olimpik Tokyo 2020. Setakat ini, walaupun kita telah mengumpulkan 300 lebih usahawan, hanya 15 sahaja yang nampaknya export ready, dan kita sedang menyediakan mereka untuk ke peringkat yang lebih tinggi tersebut. Bagi program Hufaz ini memang ada inisiatif-inisiatif yang kita di kementerian buat bersama dengan persatuan-persatuan dan agensi-agensi swasta untuk memastikan peluang untuk mereka ini tidak hanya terhad dalam bidang yang mereka ajari pada masa ini sebagai Hufaz, tetapi juga berminat, dan kita akan membuka peluang ini pada mereka dalam berbagai bidang, termasuk juga perincitan dan juga F&B. Terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan kedua yang Muhammad Tampin, silakan. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan Timbalan Menteri. Persoalan saya ialah apakah sektor perniagaan yang akan diberi tumpuan oleh kementerian untuk memperkembangkan potensinya? Yang keduanya, apakah ada kekangan yang dihadapi oleh kerajaan di dalam meningkatkan promosi perdagangan di kalangan usahawan? Terima kasih. Terima kasih, Betul. Terima kasih, Tampin. Kita di kementerian membuka seluas-luasnya ruang untuk mana-mana usahawan terlibat, tidak menumpukan mana-mana satu, tetapi yang menjadi favourite buat masa ini adalah sektor F&B dan juga startup dalam program-program inovasi seperti yang dilaksanakan oleh MAGIC di kementerian ini. Walau apapun kita bercadang untuk memperluaskannya dalam penyediaan menghantar barangan-barangan runcit ke negara-negara tertentu seperti China, seperti yang kita selesai uruskan ataupun kita bincangkan semasa MIHAS minggu lepas, dan nampaknya minat di antara dua-dua pihak di China dan Malaysia sungguh baik. Kekangannya ialah kekangan penyediaan kompetensi dan juga pensijilan, kerana syarat-syarat yang diletakkan oleh negara-negara yang mengimport barangan Malaysia sangat tinggi. Ya, oleh yang demikian kita harus menyediakan segala bentuk pensijilan supaya mereka dapat tembus ke dalam pasaran-pasaran
Dan juga bagi Magic kita mahukan mereka ini betul-betul mendapat teknologi yang terbaru dan dibimbing secara rapat oleh Magic supaya dapat menembusi paling tidak pun pasaran ASEAN seperti yang telah kita sebutkan di awal tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Sekarang giliran Yang Berhormat Keluang, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya mengemukakan soalan saya ingin mengalu-alukan lawatan anak muda kita, masa depan ke negara kita, iaitu pelajar-pelajar dan guru-guru dari Kelab Malaysia Ku Daerah Hulu Selangor di bawah kelolaan pegawai-pegawai Jabatan Penerangan Daerah Hulu Selangor. Dan soalan bagi ini, soalan saya, soalan 9. Silakan Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Keluang. Untuk makluman ahli yang berhormat, sehingga 5 April 2019, perincian jumlah perjawatan, pengisian dan kekosongan jawatan mengikut grade dan lokasi adalah seperti berikut. Bagi lokasi CIQ Bangunan Sultan Iskandar ataupun CIQ BSI, bagi jawatan pegawai imigresen KP19, waran perjawatan adalah sebanyak 1045. Pengisian jawatan sebanyak 1006, kekosongan jawatan sebanyak 39 jawatan. Bagi pegawai imigresen kanan ataupun KP22, waran perjawatan sebanyak 186, pengisian jawatan sebanyak 170 dan kekosongan jawatan sebanyak 16. Bagi CIQ Kompleks Sultan Abu Bakar ataupun CIQ KSAB, bagi jawatan pegawai imigresen grade KP19, waran perjawatan sebanyak 481, pengisian jawatan sebanyak 472 dan kekosongan jawatan sebanyak 9. Dan bagi jawatan pegawai imigresen kanan ataupun KP22, waran perjawatan sebanyak 95, pengisian jawatan sebanyak 94, kekosongan jawatan adalah 1. Kementerian Dalam Negeri khususnya Jabatan Imigresen Malaysia sememangnya prihatin dan mengambil tindakan dari semasa ke semasa untuk mengisi kekosongan perjawatan di kedua-dua lokasi berkenaan. Bagi tujuan tersebut, seramai 204 orang pegawai imigresen grade KP19 lantikan baru telah ditempatkan di Jabatan Imigresen Johor, termasuk di CIQ BSI dan juga CIQ KSAB melalui 2 sesi kemasukan iaitu pada 11 Februari 2019 dan 1 April 2019. Terbaru sebanyak 48 perjawatan kosong di JIM Johor termasuk di CIQ BSI dan CIQ KSAB akan diisi sebaik saja proses pengambilan grade KP19 dan KP22 selesai dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat Keluang. Terima kasih jawapan yang memang lengkap daripada Timbalan Menteri. Memandangkan masalah di 2 bangunan KIK ini, kami sebagai wakil rakyat selalu menerima aduan atau feedback on the ground, iaitu pengguna di 2 bangunan KIK ini selalu menghadapi masalah. Bukan semua kaunter terbuka pada waktu puncak. Namun, pegawai yang bertugas di 2 bangunan KIK ini pun tidak diizin ambil cuti pada musim cuti seperti cuti sekolah atau Tahun Baru Cina, Hari Raya Aidilfitri. Itu mereka perlu jelaskan cuti, tongkatkan cuti mereka pada musim biasa. Tapi akhirnya masalah yang diakibatkan oleh ini adalah waktu puncak hari biasa dia ada cukup bilangan anggota immigration bertugas di semua kaunter. Iaitu bolehkah saya tahu sama ada kementerian ada rancangan-berancangan tenaga kerja yang lebih menyeluruh untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja pada waktu puncak hari biasa. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Menteri. Terima kasih dengan soalan tambahan yang diberikan sebentar tadi oleh Yang Berhormat Keluang. Untuk makluman Yang Berhormat, sebenarnya Kementerian Dalam Negeri kita pun telah pergi melawat, termasuk Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sendiri dan saya sendiri telah pun pergi ke 2 CIQ ini dan kita pun telah berbincang tentang langkah-langkah yang kita ambil dalam usaha kita untuk
mengurangkan kesesakan yang berlaku khususnya pada waktu puncak di kedua-dua lokasi ini. Dan untuk makluman, inilah yang kita sebutkan untuk makluman Tuan Yang di-Pertua, arahan Jabatan Perkhidmatan Awam kepada Jabatan Immigration selaras dengan hasrat kerajaan untuk mengoptimumkan bilangan penjawat awam khususnya bagi JIM sahaja telah diminta untuk dikurangkan sebanyak 700 perjawatan pelbagai grade. KDN dalam usaha untuk memastikan penyusunan semula ini dapat kita optimumkan. Tetapi jika saya boleh masukkan di dalam rekod dalam Dewan Yang Mulia ini, kita berharap agar kerajaan mempertimbangkan cadangan ini kerana kita tahu hari ini kekurangan perjawatan khususnya di Johor saja. Kita menghadapi masalah Tuan Yang di-Pertua kerana dengan kekurangan jawatan yang ada hari ini pun kita diminta untuk mengurangkan lagi. Malah untuk makluman UTC waktu dibuka oleh kerajaan, diimplementkan oleh kerajaan, tiada pertambahan jawatan daripada sana melainkan hanya menggunakan perjawatan yang ada. Jadi kita ambil maklum tentang masalah ini dan pihak kementerian sedang meneliti. Dan kita juga sedang berbincang dengan kerajaan negeri Johor untuk langkah-langkah yang akan kita ambil dalam usaha kita untuk mengurangkan kesesakan di dua kawasan ini. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan kedua, silakan Pontian. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Pintu masuk negara ini dikawal oleh immigration dan ia merupakan satu perlambangan yang amat penting apabila pelancong mula masuk ke sebuah negara, terutama Malaysia, negara kita ini. Apakah yang dibuat untuk memastikan mereka sentiasa cekap? Dan saya dipahamkan sistem kawalan immigration nasional SKIN sudah tiada. Kemudian sistem immigration Malaysia IMMS juga kemungkinan akan tiada. Diberitakan bahawa ada sistem immigration bersepadu bila ia akan dilaksanakan. Mengapa ia lebih baik pada sistem-sistem sebelumnya? Silakan. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih dengan soalan yang soalan tambahan sebentar tadi. Ya, kita ambil maklum. Sebenarnya pihak kementerian setakat ini masih mengkaji lagi ke semua sistem-sistem yang ada. Sebagaimana yang berhormat sedia maklum, untuk kita mengkaji sistem-sistem yang ada ini, ianya mengambil masa yang lama. Lebih-lebih lagi bila mana sistem-sistem yang ada ini masih lagi terikat dengan kontrak-kontrak yang ada. Tetapi kita ambil maklum tentang perkara ini, sebab itu kita berusaha selain daripada ingin menambah baik sistem MyIMS yang ada ini, kita juga masih lagi meneruskan sistem yang ada itu kerana sebagaimana saya sebutkan tadi, ianya masih lagi terikat dengan kontrak. Tapi pun begitu, dalam usaha kita untuk mempertingkatkan pintu masuk kita ini, langkah-langkah sedang diteliti oleh pihak kementerian. Terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat Ayer Hitam. Silakan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Bila berkempen semua berpeluh, soalan saya nombor 10, pohon jawapan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih ahli yang berhormat. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman, satu mesyuarat telah diadakan pada 27 Februari 2019 melibatkan beberapa bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, bagi membincangkan perkara berkaitan yuran peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, SPM, untuk calon SPM warga negara dan calon SPM sekolah swasta termasuk sekolah menengah persediaan Cina. Mesyuarat tersebut memutuskan untuk mengadakan perbincangan lanjut bagi meneliti dan memperharusi secara mendalam untuk melihat kesan dan implikasi terhadap pengurusan peperiksaan. Bahagian B, SPM adalah peringkat persijuran terbuka dengan minimum 6 mata pelajaran bagi calon kali pertama mendaftar yang diadakan mengikut jadual ditetapkan setiap tahun. Sekian jawapan saya. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Saya rasa apa yang perlu kita lihat ialah sistem peperiksaan yang dikatakan terbuka itu. Sebenarnya peperiksaan yang kita amalkan bukan terbuka. Kerana mestilah untuk kali pertama mengambil 6 mata pelajaran teras. Itu adalah yang disyaratkan. Terbuka maksud boleh mengambil single subject. Itu seperti IGCSE O-level. Itu yang dikatakan terbuka. Soalan saya, oleh kerana sekarang banyak kekangan, tidak boleh mengambil satu single subjek, dan apakah perancangan kementerian melihat kekangan ini? Apatah lagi janji 50 dalam buku harapan mengatakan mengiktiraf EEC dengan syarat SPM mendapat kredit. Bermaksud tidak mungkin kerana sejarah itu soal satu mata pelajaran wajib
Kalau tak ambil sejarah, macam mana nak ambil bahasa Malaysia? Bahasa Malaysia dapat A+ pun tidak dapat kelayakan SPM. Jadi bagaimana kementerian mengatasi kekhususan? Kalau tidak, janji ini sia-sia saja. Terima kasih ahli yang berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih ahli yang berhormat Aitam. Memang setakat ini kita mewajibkan untuk pendaftaran kali pertama pelajar yang menduduki SPM untuk kali pertama diwajibkan untuk mengambil 6 pelajaran. Tetapi setakat ini memang boleh dapat kelulusan kalau untuklah buat permohonan kepada lembaga peperiksaan untuk mengambil satu mata pelajaran iaitu BM. Ini memang dalam sistem sekarang memang telah diizinkan. Saya pun rasa hairan kenapa seorang mantan menteri tak tahu bahawa sekarang lembaga peperiksaan memang boleh mengizinkan seseorang untuk mengambil satu mata pelajaran sama di dalam USPM ataupun SPM ulang yang dianjurkan pada bulan 7, tetapi perlu dapat kelulusan daripada lembaga peperiksaan. Itu sahaja. Jadi jawapan Speaker, saya minta tarik balik kerana itu bukan sesuatu yang dinyatakan oleh lembaga peperiksaan. Tak boleh cakap macam itu, ya. Saya baca jawapan bertulis daripada lembaga peperiksaan. Kalau nak cabar ini saya boleh baca. Ya. Orang tak boleh mengambil SPM kali pertama 6 subjek mesti ambil. Itu wajib tanya sekolah. Semua tahu, pengetua tahu. Boleh memohon kebenaran mendaftarkan untuk kelas Bahasa Malaysia Tunggal peperiksaan SPM daripada pengarah peperiksaan. Itu jawapan. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan. Tak ada. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri. Silakan. Tak ada juga. Saya besar, silakan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Saya nak beralih berkaitan UEC sebentar tadi. Saya nak tanya Yang Berhormat Menteri yang bijak pandai ini. Adakah subjek Bahasa Melayu lulus sijil SPM? Bermakna dia tak perlu ambil sijil SPM 6 mata pelajaran itu. Bermakna lulus sejarah dan lulus Bahasa Melayu untuk membolehkan dapat sijil SPM, atau hanya ambil satu subjek sahaja. Itu yang diberitahu dalam UEC. Tapi apa yang sepahaman masyarakat di luar sana, maknanya dapat sijil SPM dengan kelulusan Bahasa Melayu. Silakan Menteri. Saya kurang pasti tentang apa yang ditanya oleh ahli yang berhormat Bayar Besar. Tetapi apa yang saya nak jelaskan di sini bahawa kalau dapat kelulusan daripada pengarah peperiksaan, memang setakat ini walaupun kali pertama menduduki SPM, seseorang calon boleh mengambil satu kertas sahaja iaitu Bahasa Malaysia. Itu jawapan saya kepada ahli yang berhormat Bayar Besar. Kerana saya kurang pasti apa yang sebenarnya nak ditanya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Sekarang giliran Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih Yang Dipertua. Soalan saya nombor 11. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman, terdapat 16 buah perkampungan orang asli di daerah Hulu Selangor. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 3 buah perkampungan orang asli yang terletak dalam lingkungan 3 km dari klinik kerajaan, iaitu perkampungan orang asli Tun Razak dan perkampungan orang asli Kolam Air ke klinik kesihatan ibu dan anak Kuala Kubu Baru, dan perkampungan orang asli Cangkat Bintang ke klinik desa Kuala Slim, Perak. Pada masa yang sama, Kementerian Kesihatan Malaysia turut menyediakan perkhidmatan klinik bergerak ke 13 buah perkampungan orang asli di Hulu Selangor, dan klinik bergerak ini menawarkan perkhidmatan pesakit luar dan penjagaan klinik kesihatan ibu dan anak dengan kekerapan lawatan sekurang-kurangnya setiap 4 minggu sekali. Sebagai kesimpulan, perkhidmatan sedia ada masih dapat menampung keperluan orang asli di Hulu Selangor. Susulan itu, buat masa ini belum ada keperluan untuk membina klinik kesihatan di perkampungan orang asli di sana. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih Yang Dipertua dan terima kasih kepada Timbalan Menteri jawapan dan soalan itu. Soalan tambahan saya, adakah kita dipahamkan kawasan kampung orang asli ini memang dalam pendalaman? Jadi adakah
kerajaan kementerian melihat balik kepada perkhidmatan terutama di kawasan yang pendalaman yang kurangnya kemudahan asas tu supaya klinik bergerak mobile ini yang berjadual untuk memastikan kemudahan ataupun memastikan perkampungan orang asli mendapat perkhidmatan kesihatan yang sewajarnya. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan Menteri. Okay. Terima kasih atas soalan tambahan tersebut. Memang kementerian selalu menjaga kebajikan orang asli di kawasan pendalaman. Akan tetapi kita juga bertimbang kepada dari segi kos dan keberkesanan. Dan untuk kita adakan klinik kesihatan yang paling basic sekali adalah klinik kesihatan jenis 7. Ini memerlukan kos pembinaan 5.5 juta ringgit dan biasa klinik tersebut digunakan untuk penduduk antara 3 hingga 5,000 orang penduduk. Untuk Hulu Selangor, perkampungan yang paling ramai sekali adalah Bukit Mancung, di mana penduduk orang asli di situ adalah sekadar 712 orang saja. Jadi nampak tidak ada kepadatan yang ada di kalangan perkampungan orang asli asal yang memerlukan perkhidmatan klinik kesihatan. Walau bagaimanapun klinik bergerak turut memberi perkhidmatan kepada golongan orang asal di situ. Sekian. Soalan tambahan kedua di sebelah kiri, silakan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya ialah berkaitan dengan klinik-klinik yang diadakan di kampung orang asli dan di kawasan saya Tenggara pun ada 3 penempatan orang asli. Cuma yang menjadi persoalan saya ialah Yang Menteri kena jawab sama ada Kementerian Kesihatan sedar terdapat beberapa NGO yang berpaksikan kesihatan masuk ke kawasan orang asli dan mereka sebenarnya sama ada memberi rawatan ataupun mereka mengambil kesempatan untuk menjadikan orang asli sebagai sampel-sampel mereka dalam menjual produk-produk ataupun perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang ada kaitan dengan kesihatan mereka. Nak tahu itu je. Terima kasih Tenggara atas soalan tambahan. Memang kita ambil perhatian bahawa ada NGO yang memberi perkhidmatan secara sukarela di kalangan orang asal dan ada yang memberi kemudahan dari segi rawatan pesakit luar dan sebagainya. Biasanya golongan-golongan tersebut terdiri daripada persatuan-persatuan doktor ataupun NGO yang lain yang berkenaan dengan penjualan produk-produk kepada orang asal. Saya belum terima apa-apa maklumat, tetapi saya rasa ini mungkin bukan masalah yang besar sebab dari segi pasaran, saya rasa itu bukan satu pasaran yang utama untuk mereka nak jual produk-produk di kalangan orang asal. Tapi sekiranya ada maklumat yang dalam bidang kuasa Kementerian Kesihatan, kita bersedia untuk siasat dan ambil tindakan selanjutnya. Sekian. Terima kasih, Pak Menteri. Sekarang giliran Yang Berhormat Kuala Krau. Silakan. Terima kasih Datuk Speaker di atas kecekapan menguruskan masa. Soalan saya nombor 12. Silakan Menteri. Terima kasih Datuk Intro. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Kuala Krau yang bertanyakan tentang kesahihan penambahan kamera awas. Jawapannya Datuk Yang di-Pertua dan ahli-ahli yang berhormat ialah bahawa sehingga kini tiada terdapat sebarang pertambahan atau pemasangan baharu kamera awas. Semua unit kamera sedia ada adalah merupakan kamera yang telah dipasang di bawah kontrak terdahulu di antara kerajaan terdahulu dan 2 syarikat yang terlibat. Kedua-dua kontrak telah luput dalam bulan Ogos dan September 2018 yang lepas. Susulan itu kerajaan menerusi Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ
telah mengambil alih pengurusan dan pengoperasian sistem penguatkuasaan awas iaitu mulai 1 September 2018. Setakat semasa terdapat 45 kamera awas yang beroperasi iaitu 29 kamera had laju dan 16 kamera lampu isyarat seperti pecahan negeri-negeri seperti berikut. Johor ada 4, Melaka ada 4, Selangor ada 4 kamera, Kedah ada 7 kamera, Pulau Pinang 1, Perak 15 kamera. Negeri Sembilan 2 kamera, Terengganu 2 kamera, Kelantan 2 kamera, wilayah Persekutuan 1 dan wilayah Persekutuan Putrajaya 1. Pahang tak ada, Perlis tak ada kamera. Terima kasih. Soalan tambahan pertama, ya, silakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Alhamdulillah Pahang tak ada kamera awas. Cuma soalan saya, adakah kerajaan memikirkan untuk menimbangkan kepada golongan pendapatan rendah B40 yang kita ada senarai di bawah mana-mana kementerian untuk mengurangkan kadar denda awas ni oleh kerana kesempitan kehidupan mereka, dan kalau ada perkara-perkara emergensi yang kita terpaksa laju, isteri nak bersalin, kita nak melepas. Jadi kalau macam tu, apa caranya ni nak kita buktikan? Ini soalan nampak lucu, tapi memang ada pengguna jalan raya tiba-tiba dia sakit perut dan dia nak melepas, terpaksa laju. Tapi oleh kerana awas, terberuang pula dalam kereta. Terima kasih. Ada pengalaman. Terima kasih Yang Berhormat Kerau. Tentang pengurangan saman, saya merujuk kepada jawapan yang telah pun diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pengangkutan minggu lepas, saya rasa, dalam ketidakhadiran saya, ialah bahawa pada dasarnya pengurangan saman ini tidak dapat kita lakukan memandangkan beberapa sebab untuk memastikan bahawa disiplin di jalan raya, untuk memastikan keselamatan daripada maut kerana kemalangan, dan untuk memastikan bahawa tiada sikap bahawa dengan melengah-lengahkan pembayaran kemungkinan dikurangkan akan datang, dan oleh itu sikap attitude untuk membayar itu akan menjadi lemah. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua saya fikir dalam kes-kes darurat seperti yang Berhormat sebutkan, sudah tentu kami memahaminya dan menghormatinya, tetapi saya rasa apabila proses yang dilakukan itu berjalan, ianya sudah tentu akan dapat diselesaikan, iaitu apabila akhirnya saman dan terpaksa ke mahkamah, jawapan-jawapan yang seperti itu sudah tentu diambil kira oleh hakim-hakim magistrate yang bijaksana untuk memastikan bahawa tindakan sebagaimana yang kita lakukan tidak terkena kepada orang-orang seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, silakan Tampin. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya ialah bagaimanakah kerajaan untuk mengukur keberkesanan pelaksanaan awas ini di lebuh raya bagi mengurangkan kemalangan maut di kalangan pemandu, dan soalan yang kedua, berapakah jumlah mereka yang telah disaman dan berapakah yang telah didakwa, dan jumlah kutipan pendakwaan yang telah dilakukan. Terima kasih Yang Berhormat Stampin. Secara ringkasnya, dari segi analisis yang dilakukan oleh jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pengangkutan, iaitu khususnya MIROS yang menyelidiki tentang keselamatan jalan raya, didapati bahawa mengikut laporan mereka menunjukkan pengurangan 25% kes kemalangan di lokasi-lokasi yang mana kamera itu dipasang pada tahun 2018 berbandingan sebelum ianya dipasang. Jadi jawapan mudahnya, ada kesan yang positif, pengurangan 25%. Dari segi jumlah saman yang dikeluarkan semenjak ianya dimulakan September 2018 hingga 4 April, dalam kiraan kita daripada 1 September 2018 sehingga 4 April 2019 ada sejumlah 153,688 saman yang dikeluarkan, dan jumlah yang dibayar ialah 18,167 orang, dan jumlah kutipan sehingga ini 5,277,900 ringgit. Terima kasih.
Mungkin boleh diambil satu lagi soalan tambahan, ada sedikit masa. Kubang Kriam, silakan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Berdasarkan jawapan Menteri pada minggu lepas, hampir 90% mereka yang disaman ini tidak membayar saman tersebut. Dan data yang kita ada, bila kerajaan membuat tawaran untuk yang kena saman ni, kita dapati ribuan, puluh ribu yang datang membayar saman tersebut. Maka saya fikir apa pihak kerajaan tidak bercadang untuk mengekalkan polisi tersebut. Sebab bila 90% tak bayar saman, tak ada makna saman yang dibuat. Dan bila kerajaan offer, ternyata mereka datang membayar kerana masalah sebagaimana disebut tadi ialah masalah kewangan yang ditanggung oleh rakyat, yang mereka mengambil kesempatan terhadap waktu pengurangan ataupun diskaun yang diberi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat sahabat Kubang Krian. Saya boleh laporkan bahawa pendirian tentang pengurangan saman ini dibincang oleh pihak Kementerian Pengangkutan dan juga pihak PDRM, dan saya dapat laporkan bahawa keputusan bersama ialah kita akan selaraskan isu itu sebagaimana yang difikirkan terbaik untuk hal seperti ini. Tetapi keduanya, jawapan tentang saman ini ianya tidak berakhir dengan mereka tidak membayar saman. Proses terusnya akan berjalan dan ianya akan berakhir di peringkat mahkamah, yang mana jika juga ianya tidak dilaksanakan oleh yang kena saman ini, proses penyenarai hitamkan nama-nama mereka akan dilakukan, dan kita harap dengan proses tersebut ianya akhirnya akan membawa disiplin kepada pemandu-pemandu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Menteri. Dengan itu tamatlah sesi pertanyaan jawapan lisan. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama, Yang Berhormat Menteri Keuangan. Silakan Mbak Menteri. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mengemukakan rang undang-undang levy pelepasan 2019. Rang undang-undang bernama suatu akta untuk mengadakan peruntukan mengenai pengenaan levy pelepasan ke atas orang yang meninggalkan Malaysia dan bagi perkara yang berkaitan dengannya. Bila bacaan kali yang kedua? InsyaAllah pada mesyuarat kali ini juga. Baiklah. Datuk Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, mengikut peraturan mesyuarat 12/1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai dibahas dan diputuskan DR 2/2019 Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2019, DR 3/2019 Rang Undang-Undang Eksais Pindaan 2019, DR 4/2019 Rang Undang-Undang Zon Bebas Pindaan 2019, DR 5/2019 Rang Undang-Undang Cukai Jualan Pindaan 2019 dan DR 6/2019 Rang Undang-Undang Cukai Perkhidmatan Pindaan 2019, iaitu di nombor 1 hingga 5 seperti yang tertera dalam aturan urusan mesyuarat hari ini, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Selasa 9 April 2019. Sokong. Saya menyokong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi, hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang setuju kata setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Usul disetujukan. Okay. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul DR 2/2019 Rang Undang-Undang Kastam dalam kurungan Pindaan 2019 bacaan kali yang kedua. Yang Berhormat, sebelum itu. Ya, sebelum Yang Berhormat. Saya telah menerima surat daripada Yang Berhormat Speaker mengenai usul peraturan 18.1 iaitu usul Malaysia menarik semula penyertaan Malaysia selaku ahli statute room. Saya akur dengan keputusan Yang Berhormat menolak usul ini kerana
pihak kerajaan telah pun mengumumkan menarik balik penyertaan Malaysia ke Statute Rome ini. Saya bagi pihak rakan pembangkang ingin mengalung-alungkan keputusan kerajaan bagi menarik balik ataupun membatalkan ratifikasi Statute Rome ini. Cuma, Yang Berhormat, oleh kerana isu ini merupakan isu yang amat penting yang dibincangkan oleh rakyat secara keseluruhannya. Malah di dalam parlimen pun sewaktu membahaskan dasar Kementerian Luar dan juga peringkat jawatankuasa Kementerian Luar, kita membincangkan secara serius isu ini dan mendapat jawapan, berbagai-bagai jawapan daripada pihak menteri. Maka saya mencadangkan supaya pihak kerajaan mengumumkan penarikan balik itu di dalam parlimen ini. Mungkin secara penyataan menteri ataupun ministerial statement, tidak ada perbahasan, tetapi diumumkan di dalam parlimen ini supaya dapat kita rekodkan. Kerana ini merupakan isu penting. Dan yang keduanya dapat diperjelaskan secara terperinci mengenai penarikan ini. Kerana berbagai-bagai spekulasi dan berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan oleh rakyat. Kita tahu penarikan di bawah artikel 127 Statute Rome. Dan artikel ini telah pun dibahaskan secara terbuka oleh rakyat. Ada yang mengatakan bahawa penarikan mesti dibuat sebelum 1 Jun. Kerana selepas 1 Jun, semua yang berkaitan dengan akta ini akan dikuatkuasakan. Ada yang mengatakan bahawa walaupun telah pun ditarik balik, tetapi berkuat kuasa juga 1 tahun. Kerana Filipina apabila menarik balik pada 17 Mac 2018, ianya terus berkuat kuasa sehingga 17 Mac 2019. Jadi berbagai-bagai kekeliruan di kalangan rakyat tentang, terutamanya tentang kuat kuasa Statute Rome ini. Jadi sebab itulah pihak kita berpandangan, pihak pembangkang berpandangan, oleh kerana ianya isu yang sangat penting, maka pengumuman mesti dibuat di dalam parlimen dan yang keduanya diperjelaskan bila submission akan dibuat, apa kesan dia kepada dari segi penguatkuasaan Statute Rome ini kepada kita, kepada negara kita dan sebagainya. Jadi kalau boleh Yang Berhormat membuat petua dan membuat ruling, maka kita amat terima kasih. Saya nak buat ruling di bawah peraturan berapa? Ini bukan sesuatu yang memerlukan ruling daripada speaker. Speaker punya ruling ialah perkara ini sudah pun diselesaikan dan oleh itu tidak ada hal perkara di bawah aturan 18 yang perlu disegerakan. Sebab itu saya menolak. Kita Berhormat, saya tidak argue dari penolakan ini. Kita pun dah setuju dengan penolakan. Cuma cadangan supaya pihak kerajaan buat pengumuman ini di dalam. Ya, kita teruskan. Undang-undang Kastam Pinaan. Silakan Menteri. Itu yang dipetua. Saya mohon mencadangkan suatu fakta. Ya. Telah direkodkan apa yang dicadangkan oleh Yang Berhormat? Ya. Biar kerajaan menjawab. Saya tak perlu. Saya mohon mencadangkan. Ya, silakan. Saya mohon mencadangkan suatu fakta untuk meminda Akta Kastam 1967 dibacakan kali kedua sekarang. Datuk Yang Dipertua, Rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2019 yang dicadangkan adalah bagi meminda Akta Kastam 1967 iaitu Akta 235 dengan tujuan untuk menambah baik peruntukan sedia ada, terutamanya berhubung sistem dan prosedur yang diguna pakai oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia, di samping menjadikan perundangan Jabatan Kastam Diraja Malaysia lebih konsisten dengan perundangan yang terkini selaras dengan perjanjian perdagangan bebas di peringkat antarabangsa. Selain itu, pindaan juga dibuat bagi memasukkan peruntukan baharu berkaitan Pulau Pangkor sebagai pulau bebas cukai, seperti mana yang telah diumumkan oleh kerajaan dalam Belanjawan 2019 pada 2 November 2018. Selain itu, pindaan ke atas akta ini turut bertujuan untuk memantapkan lagi pentadbiran kastam,
meningkatkan prosedur pembayaran duty dan cukai, memperjelaskan tanggungjawab menyimpan rekod barang, pergerakan barang melalui transit dan transshipment, penghantaran manifest, penggudangan barang yang diimport dan pelepasan custom, serta memperuntukkan pelesenan bagi pengkalan bekalan petroleum dan perkara-perkara berkaitan asal barang, preferential dan non-preferential tariff treatment, di samping meningkatkan penguatkuasaan pegawai custom serta meningkatkan amount penalty bagi pelbagai kesalahan di bawah akta. Kalau ada. Datuk Yang di-Pertua, saya memohon untuk menghuraikan setiap fasal dalam rang Undang-Undang Kastam Pindaan 2019. Rang undang-undang ini mempunyai 125 fasal seperti berikut. Fasal 1 mengandungi tajuk ringkas dan peruntukan tarikh permulaan kuat kuasa akta yang dicadangkan. Fasal 2 bertujuan meminda Seksyen 2 untuk mengadakan takrif baru bagi 19 terma baharu dan sedia ada seperti Customs Agent, Customs Clearance, Declaration of Origin, Sales Tax, Service Tax, Non-Preferential Certificate of Origin, Origin of Goods, Free Zone dan Principal Customs Area. Pasal 3 bertujuan meminda Seksyen 3 bagi memperuntukkan timbalan ketua pengarah, penolong ketua pengarah, pengarah, timbalan pengarah, penolong kanan pengarah dan penolong pengarah mempunyai kuasa yang diberi kepada ketua pengarah selain kuasa di bawah Seksyen 10F, 13B, 22 dan 145. Pasal 4 bertujuan menggantikan Seksyen 8 untuk tidak membenarkan pegawai daerah atau penolong pegawai daerah melaksanakan kuasa pegawai kanan kastam dan menjelaskan kuasa pegawai polis adalah berkaitan dengan pemeriksaan, penyiasatan, carian, rampasan dan penangkapan sahaja. Fasal 5 bertujuan meminda bahagian 2A dengan memasukkan perkataan and public ruling selepas perkataan customs ruling. Fasal 6 bertujuan meminda Seksyen 10A bagi memperuntukkan mana-mana orang boleh memohon suatu ketetapan kastam berkenaan asal barang kepada ketua pengarah. Fasal 7 untuk memasukkan Seksyen baru 10F bagi memberi kuasa kepada ketua pengarah membuat ketetapan am berkenaan dengan pemakaian akta. Fasal 8 untuk memasukkan Seksyen baru 11A yang menyediakan peruntukan bagi barang bona fide dalam transit termasuk barang untuk transshipment tidak boleh dianggap sebagai diimport bagi maksud mengenakan duty custom. Fasal 9 bertujuan meminda Seksyen 14A bagi menomborkan semula peruntukan yang memberi kuasa kepada menteri untuk meremitkan penalti atau surcharge di bawah Seksyen 14A-1 dan memasukkan subseksyen baharu 14A-2 mengenai kelayakan untuk bayaran balik duty custom, penalti, surcharge atau fee lain yang diremitkan. Fasal 10 untuk meminda Seksyen 16 yang memperuntukkan bahawa tuntutan bayaran balik duty custom yang telah dibayar tidak dibenarkan melainkan tuntutan telah dibuat dalam tempoh setahun daripada tarikh keputusan klasifikasi, penilaian, verifikasi asal atau semakan semula atau rayuan telah diberitahu kepada penuntut. Fasal 11 bertujuan meminda Seksyen 17 berhubung dengan barang di bawah kawalan kastam yang dimiliki oleh orang yang bertanggungan untuk membayar amaun terhutang hendaklah dilucut hak kepada kerajaan dan dilupus dalam keadaan yang ketua pengarah boleh arahkan. Fasal 12 untuk meminda Seksyen 17A yang membenarkan ketua pengarah untuk mengeluarkan suatu perakuan kepada ketua pengarah immigration yang meminta seorang itu dicegah daripada meninggalkan Malaysia melainkan jika dan sehingga dia membayar semua duty, penalty, surcharge
atau wang lain yang kena dibayar. Pasal 13 bertujuan meminda Seksyen 17B yang memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk membenarkan bayaran duty custom, surcharge, penalti, fee atau wang lain secara ansuran. Pasal 14 untuk meminda Seksyen 18 berhubung kuasa Ketua Pengarah untuk meremitkan duty custom apabila barang berduty telah diimport adalah rosak, musnah atau hilang disebabkan kemalangan yang tidak dapat dielakkan selepas tiba di Malaysia atau sebelum dialihkan daripada kawalan kastam. Pasal 15 untuk meminda Seksyen 22B berhubung peruntukan untuk mendapatkan semula duty custom, penalti, surcharge, fee atau wang lain boleh dibayar sebagai hutang sivil yang terhutang kepada kerajaan Malaysia. Pasal 16 untuk meminda Seksyen 22C berhubung tanggungjawab secara bersama dan berasingan pengarah syarikat atau rakan kongsi firma atau ahli kelab, persatuan atau badan lain terhadap duty custom, surcharge, penalti, fee atau wang lain yang kena dibayar. Pasal 17 dan 18 untuk meminda Seksyen 24 dan 29 bagi membenarkan barang yang diimport dan dieksport melalui udara untuk pelepasan di lapangan terbang kastam. Pasal 19 bertujuan memasukkan subseksyen baharu 29A mengenai peruntukan bagi pengimportan dan pengeksportan dagangan melalui saluran paip. Pasal 20 bertujuan memasukkan subseksyen baharu 29B untuk melarang dagangan daripada diimport atau dieksport dengan cara lain kecuali yang diluluskan oleh Ketua Pengarah. Pasal 21 untuk menggantikan Seksyen 34 yang memberi kuasa kepada Ketua Pengarah untuk mengenakan sejumlah jaminan bagi menentukan bayaran duty kasam yang kena dibayar oleh orang kena cukai. Pasal 22 bertujuan memperkenalkan bahagian baru iaitu 4A Roman yang khusus untuk memperjelaskan prosedur berkaitan transit dan transshipment. Pasal 23 bertujuan meminda subseksyen 36(3) untuk meningkatkan penalti bagi kesalahan gagal melaporkan ketibaan kapal atau gagal memberikan maklumat atau dokumen di bawah subseksyen 36(1). Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM1,000 kepada tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pasal 24 untuk meminda subseksyen 37(3) untuk meningkatkan penalti bagi kesalahan pelepasan atau percubaan untuk berlepas daripada pelabuhan kastam tanpa pelepasan pelabuhan di bawah subseksyen 37(1). Denda dinaikkan daripada tidak melebihi RM1,000 kepada tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Pasal 25. Banyak lagi ni Tuan Betul. Silakan teruskan. Pasal 25, saya nak minta izin minum air. Pasal 25 bertujuan meminda subseksyen 38(1) supaya nakhoda atau ejen kapal yang berlepas daripada pelabuhan kastam tidak lagi perlu berjumpa pegawai kastam untuk memberikan maklumat berkaitan kapal, kargo, kru dan penumpang perjalanan. Pasal 26 bertujuan meminda subseksyen 44(3) untuk meningkatkan penalti bagi kesalahan berkenaan kapal yang dijumpai tanpa alasan munasabah dalam perairan wilayah tanpa pelepasan untuk pelabuhan kastam di Malaysia atau tanpa manifest yang sepatutnya. Denda tidak melebihi RM2,000 dan penjara tidak melebihi 12 bulan dinaikkan kepada denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Pasal 27 untuk memperkenalkan subseksyen baharu 48 dalam kurungan 4
berhubung penalti bagi kesalahan membuka atau memecah masuk kapal tanpa kebenaran pegawai kastam apabila kapal berada dalam kawasan pelabuhan kastam atau sebelum barang dihantar untuk didaratkan. Denda dikenakan tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Fasal 28 untuk memasukkan subsection baharu 49 dalam kurungan 4 berhubungan penalti bagi kesalahan membawa barang berduty atau barang yang dilarang tanpa kebenaran ketua pengarah. Denda dikenakan tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Fasal 29 bertujuan menggantikan Seksyen 52 bagi mengendaki nakhoda atau ejen kapal yang tiba di pelabuhan kastam untuk memberikan manifest yang benar dan lengkap bagi keseluruhan kargo kapal dalam tempoh tidak kurang 24 jam sebelum ketibaan kapal atau tempoh masa lain yang ditetapkan oleh ketua pengarah. Fasal 30 bertujuan untuk memotong Seksyen 53. Fasal 31 bertujuan menggantikan Seksyen 54 berhubung peruntukan untuk nakhoda atau ejen kapal mengikrarkan senarai lengkap kargo tanpa perlu hadir sendiri ke pejabat kastam dan bagi melarang kargo daripada mendarat atau dihantar kepada pengimport atau ejennya kecuali dengan kebenaran pegawai kastam. Fasal 32 bertujuan meminda Seksyen 55 untuk mengurangkan tempoh masa bagi nakhoda atau ejen kapal untuk mengemukakan certified statement bagi kargo outturn daripada 2 bulan kepada 1 bulan. Fasal 33 bertujuan menggantikan Seksyen 56 berhubung peruntukan bagi menghendaki juruterbang atau ejen kapal terbang yang tiba di pelabuhan kastam atau lapangan terbang kastam untuk mengemukakan manifest yang lengkap dan benar bagi keseluruhan kargo dalam tempoh tidak kurang 2 jam sebelum pendaratan kapal terbang atau mengikut tempoh lain yang ditentukan oleh ketua pengarah. Fasal 34 untuk meminda Seksyen 57 yang menghendaki pemunya atau ejen kapal terbang untuk mengemukakan manifest yang betul tidak kurang 24 jam sebelum pelepasan kapal atau tempoh lain yang ditetapkan oleh ketua pengarah. Pada masa kini, manifest perlu dikemukakan dalam masa 7 hari selepas pelepasan kapal. Fasal 35 bertujuan meminda Seksyen 58 bagi memperuntukkan nakhoda kapal bahtera tempatan yang meninggalkan pelabuhan kastam untuk mengikrarkan semua kargo yang dibawa tanpa perlu hadir sendiri ke pejabat kastam dan bagi menghalang kargo daripada dipunggah ke dalam bahtera kecuali dengan kebenaran pegawai kastam. Fasal 36 bertujuan meminda Seksyen 59 bagi memperuntukkan juruterbang kapal yang meninggalkan lapangan terbang kastam untuk mengemukakan manifest yang betul tidak kurang 2 jam sebelum pelepasan kapal terbang atau tempoh masa lain yang ditentukan oleh ketua pengarah. Fasal 37 bertujuan meminda Seksyen 60 bagi memperuntukkan stesen master di tempat pengimportan atau pengeksportan barang melalui landasan kereta api untuk mengemukakan invoice atau way bills berkenaan barang tersebut. Fasal 38 bertujuan meminda Seksyen 65 berhubung kuasa ketua pengarah memberi lesen penggudangan barang dan membenarkan barang untuk disimpan dalam gudang berlesen. Fasal 39 bertujuan meminda Seksyen 65A yang memperuntukkan lesen berasingan untuk menjalankan proses penghilangan dan operasi lain berkenaan barang yang tertakluk kepada duty kastam dan apa-apa barang yang lain. Fasal 40 bertujuan memasukkan subsection baharu 65AA, 65AB dan 65AC
bagi memperuntukkan layanan duty custom ke atas bahan dan sisa buangan hasil daripada aktiviti penggudangan. Fasal 41 bertujuan meminda Seksyen 65B bagi menjelaskan bahawa syarikat yang telah diluluskan untuk penggulungan adalah sebuah syarikat yang dilesenkan di bawah bahagian Roman 8. Baik, bertemu kembali. Anda baru saja menyaksikan pembentangan rang undang-undang levy pelepasan 2019 untuk bacaan kali pertama oleh Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamzah. Sebelum itu, 12 soalan telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Saya kongsikan kepada anda apakah antara yang menjadi tumpuan ketika pembentangan tersebut. Menerusi sesi soal jawab lisan, Dewan dimaklumkan Skim Perlindungan Nasional B40 MySalam telah menerima sebanyak 1,094 tuntutan sehingga 4 April lalu. Daripada jumlah berkenaan, 97 daripada tuntutan tersebut telah pun dibayar melibatkan kos keseluruhan sebanyak RM40,200. 95 tuntutan untuk kemasukan ke hospital, manakala 2 lagi tuntutan melibatkan penyakit kritikal yang mendapat RM8,000 secara one-off. Wang tuntutan tersebut telah pun dibayar terus kepada penerima dan bukannya kepada hospital ataupun klinik kerajaan seperti yang dibuat oleh pengendali takaful berlesen lain. Dato' Amiruddin menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Batang Lupa Datuk Seri Rohani Abdul Karim. MySalam telah pun diperkenalkan buat julung kalinya pada Januari lalu bagi membantu lebih 3.8 juta golongan B40 mendapatkan perlindungan perubatan dalam bentuk kewangan. Menerusinya, penerima layak untuk mendapat perlindungan kesihatan secara percuma untuk lebih 36 penyakit kritikal termasuk kanser, serangan jantung dan juga Alzheimer. Dewan turut dimaklumkan 2 jenis padi baharu iaitu RC2 dan RC8 adalah lebih tahan lasak dan rintang penyakit serta meningkatkan potensi hasil padi berbanding benih padi sedia ada. Jelas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, berdasar kajian RC2 mempunyai potensi hasil sebanyak 12 tan sehektar, manakala RC8 pula mempunyai potensi hasil sebanyak 14 tan sehektar. Dewan turut dimaklumkan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Orang Papa 1977 dan Akta Pungutan Rumah ke Rumah dan di Jalan 1947 akan dikaji semula bagi menangani isu kanak-kanak dan warga emas dijadikan ejen meminta sedekat oleh pihak tertentu. Jelas Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Hannah Yeoh, akta-akta tersebut dilihat mempunyai kekangan dan perlu untuk ditambah baik. Itu antara intipati yang telah pun dijawab oleh Menteri dan juga Timbalan Menteri yang berkaitan. Anda boleh mengulang tayang ke semua jawapan yang telah pun diberikan menerusi platform secara atas talian kami di www.myclick.rtm.gv.my dan klik pautan parlimen di sana, ataupun anda boleh terus ke YouTube Berita Nasional RTM Rasmi ataupun Facebook Rasmi Berita RTM. Seterusnya, setelah rang undang-undang levy pelepasan 2019 dibentangkan buat bacaan kali pertama oleh Menteri Kewangan, menyusul adalah pembentangan untuk aturan urusan mesyuarat dan juga usul-usul rang undang-undang bacaan kali kedua, antaranya rang undang-undang kastam pindaan 2019 Menteri Kewangan, rang undang-undang Excise pindaan 2019, rang undang-undang Zon Bebas pindaan 2019 dan rang undang-undang Cukai Jualan pindaan 2019 oleh Menteri Kewangan. Selesai saja pembentangan daripada Menteri Kewangan, menyusul adalah Jabatan Perdana Menteri yang akan membentangkan beberapa rang undang-undang, iaitu rang undang-undang Perlembagaan pindaan 2019 untuk bacaan kali kedua, di mana bacaan kali pertama telah pun dibuat oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk V.K. Liew pada sesi persidangan Dewan Rakyat pada Khamis lepas. Seterusnya adalah rang undang-undang pentadbiran undang-undang Islam wilayah-wilayah persekutuan pindaan 2018 dan juga rang undang-undang sivil pindaan 2018. Kesemuanya boleh anda ikuti secara platform dalam talian kami di informasi yang tertera di kaca TV anda, dan seperti yang telah saya maklumkan kepada anda di awal tadi. Baik, persidangan Dewan Rakyat akan diteruskan lagi esok seperti biasa. Selasa dan Khamis akan dimulakan dengan waktu bagi pertanyaan-pertanyaan menteri, diikuti dengan waktu pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sekian dahulu, saya Andi Reza Rohadian. Kita jumpa lagi esok. Salam hormat. Assalamualaikum.